Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah Nur Syahidah binti Umran. Pada kali ini Ustazah akan membincangkan berkenaan dengan bidan ibadah Unit 1 Pendidikan Islam tahun 5 yang membawakan tajuk Tayamum. Apakah itu tayamum? Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Selepas ni, jangan ke mana-mana. Baiklah, sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran kita yang mana pada akhir pembelajaran ni anak-anak akan dapat menerangkan pengertian tayamum dengan betul dan menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan betul. Seterusnya dapat menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Sebelum kita teruskan kepada objektif kita yang pertama, marilah sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baiklah. Objektif kita yang pertama tadi iaitu menerangkan pengertian tayamum, kan? Apakah yang dikatakan tayamum itu? Okey, tayamum ni ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itulah tayamum. Maksudnya, sapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat. Macam mana niatnya, apa syaratnya? Selepas ni Ustazah akan terangkan. Okey. Seterusnya, dalil nakli bagi tayamum ni ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, yang bermaksud sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah iaitu debu yang bersih. Itulah merupakan dalil nakli bagi tayamum. Kita akan lihat apakah rukun tayamum. Rukun ini merupakan perkara yang jika ditinggalkan maka tak sahlah tayamum kita. Okey, rukun yang pertama mestilah berniat. Nawaitu tayammuma listibahati fardis solati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Dan rukun yang kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Rukun yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua tangan hingga ke siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Apakah yang dimaksudkan dengan tertib? Tertib ialah hendaklah mengikut susunan. Okey. Seterusnya, kita akan lihat sunat tayamum. Apakah perkara-perkara sunat ketika bertayamum? Yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sunat dibaca bismillah. Yang kedua, disunatkan juga kita menyapu muka dari atas hingga ke bawah. Kita waktu nak sapu muka tu, kita bermula dari atas turun ke bawah. Yang ketiga ialah menipiskan debu pada tapak tangan. Macam mana cara nak nipiskan? Sekejap lagi Ustazah akan ceritakan, ya. Ustazah terangkan. Okey, yang keempat, meregangkan jari ketika menepuk debu.
disunatkan kita regangkan jari kita. Okey, sunat yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. InsyaAllah kita berwuduk pun kita disunatkan untuk dahulukan anggota yang kanan. Sama juga dengan bertayamum. Okey, seterusnya yang keenam, menghadap kiblat, dan sunat yang ketujuh ialah membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Okey. Setelah kita selesai tayamum, tanda tangan, kita baca doa selepas kita ambil wuduk. Sama je doanya selepas kita tayamum dengan doa selepas kita berwuduk. Macam mana doanya? Okey, cari. Ustazah tak nak cakap kat sini macam mana doanya ya. Cari doa selepas berwuduk tu. Okey, baik. Seterusnya ialah apakah sebab yang mengharuskan tayamum? Okey, kenapa kita ni diharuskan tayamum? Okey, baik. Yang pertama mestilah tiada air. Setelah kita berusaha mencarinya memang tak ada air, jadi kita diharuskan untuk bertayamum. Ataupun sebab yang kedua, ada air akan tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan sahaja. Maksudnya air yang ada tu memadai untuk kita buat air minuman kan. Okey, ataupun untuk buat masak dan adalah keperluan diri kita je. Jadi kita diharuskan untuk bertayamum. Dan seterusnya sebab yang mengharuskan kita bertayamum ni adalah jarak tempat yang ada air itu terlalu jauh. Contoh, kita punya negeri jiran kita. Negeri jiran tu ada air. Negeri kita tak ada air. Jauhnya nak rentas pergi. Jadi kita diharuskan untuk bertayamum. Bukan jiran sebelah rumah ya. Jiran sebelah rumah tak jauh. Okey. Baik, seterusnya sebab mengharuskan tayamum itu disebabkan cuaca yang terlalu sejuk sehingga memudaratkan kita lah. Sekiranya kita berada di negara China, kan sejuk kan, musim sejuk. Okey. Ataupun kita pergi Cameron Highland ke, sejuk. Jadi bila kita nak berwuduk tu, kalau sekiranya kita ambil wuduk, dia boleh memudaratkan diri kita. Jadi kita diharuskanlah untuk bertayamum. Dan sebab yang terakhir, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Contoh sakit ni aksiden, kaki berbalut, ada luka. Macam mana kita nak berwuduk? Kena air pedih yang amat kan. Jadi waktu-waktu yang macam ni kita diharuskan untuk bertayamum kerana solat tetap kena solat. Kerana solat itu wajib. Jadi tak ada alasan lagi tak boleh solat sebab tak boleh kena air. Boleh tayamum kan? Okey. Okey, jom kita lihat tata cara bertayamum. Macam mana kita nak lakukan tayamum ni? Yang pertama, kita dah tahu dah mestilah ada debu yang bersih, betul kan? Okey, ada bukan tanah debu yang halus tu. Okey, pertama, tekapkan kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Maksudnya bila kita tekap tu, kita kan disunatkan untuk meregangkan jari. Jadi kita buka sikit jari kita tu. Okey, tekap. Dan yang kedua, bila dah tekap, kita perlu menipiskan debu pada kedua-dua tangan kita. Hentak tangan tu supaya debu yang tebal tadi tu jatuh sedikit. Jadi di tangan kita tinggal nipis saja. Disunatkan untuk kita nipiskan debu tanah tersebut. Dan yang ketiga, bila dah nipiskan debu pada kedua-dua tangan tadi, kita perlu sapukan debu yang suci ke muka sambil berniat. Waktu kita sapu debu di muka ni, kita pun niat. Dan sunat kita baca bismillah dulu kan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Okey, seterusnya bila kita dah sapu debu ke muka, apa yang keempat? Kita ulangi tekap kedua-dua tapak tangan
tangan pada debu tanah yang suci dan kita nipiskan. Jadi ulang balik yang pertama tadi kan. Tekap, jarakkan jari sikit. Kemudian kita nipiskan, hantar tangan kita bagi nipis. Kemudian bila dah ada debu di kedua-dua tapak tangan kita ni, step yang kelima, tata cara yang kelima, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah. Bahagian bawah, bukan bahagian atas. Sebab apa bukan bahagian atas? Sebab dekat atas tu, kita punya tapak tangan tadi kan kita ada debu yang suci. Jadi jangan sentuh bahagian tu. Letak bawah. Jadi kita sapu debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke situ. Dan turun balik. Baik. Seterusnya kita tukar tangan, buat tangan satu lagi pula. Ulangi menyapu debu yang suci pada tapak tangan kanan bahagian bawah tapak tangan kiri hinggalah selesai. Itu sahaja tata cara bertayamum. InsyaAllah ya Ustazah harap anak-anak faham dan boleh praktikal. Cuba buat macam mana tata cara bertayamum ini. Baik. Seterusnya kita akan lihat apakah kepentingan tayamum. Apa dia kepentingan untuk kepentingan tayamum kan? Pertama, memberi kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Jadi tayamum ni memudahkan kita menggantikan wuduk. Seterusnya, kepentingan yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Jadi tak ada alasan, tak boleh solat sebab tak ada air untuk berwuduk. Sebabnya kita diharuskan untuk bertayamum. Kepentingan yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Susah nak cari air, memang tak ada, jadi tak perlu nak risau, kita ada cara yang kedua iaitu bertayamum. Kepentingan yang ketiga ialah menyucikan jiwa manusia, dan yang terakhir, kepentingan tayamum yang terakhir ialah umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Sampai di sini sahaja dari Ustazah. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ucapkan. Bye.